Buletin Didik 7 Februari bersama saya Charles Mohan. Salam sejahtera. Kementerian Kesihatan KKM menetapkan pemantauan kes jangkitan COVID-19 melibatkan pelajar dinilai mengikut kelas. Menterinya Khairi Jamaluddin berkata penutupan sekolah bukanlah jalan terbaik untuk mengekang peningkatan kluster pendidikan. Kiranya ada keperluan, kita minta mereka yang positif, of course, jangan datang ke sekolah, diasingkan. Yang kedua, kita minta mungkin kelas ditutup. Tetapi bukan semua satu sekolah ditutup. Itu last resort. Ya, sebab kesan daripada anak-anak kita tidak dibenarkan sekolah adalah sangat besar. Dari segi pembesaran mereka, dari segi pembangunan sama ada intelek ataupun sahsiah mereka, sangat terkesan. Tambahnya, pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR bukanlah medium yang terbaik bagi generasi akan datang untuk maju dalam pendidikan. Dalam pada itu, Khairi turut memaklumkan bahawa prosedur operasi standard SOP perlu diperketatkan lagi dalam institusi pendidikan terutamanya bagi yang berada di asrama. Kluster ini meningkat disebabkan banyak kluster ada di sekolah asrama. So we are improving the SOP at asrama. Bila kita dapati bahawa bila pelajar-pelajar, murid-murid balik ke asrama, mereka tak pakai pelitup muka. Mereka tak jaga kebersihan tangan dan kebersihan kendiri. So perkara ni mesti kita improve dan kita tingkatkan lagi. Perkara ni kita dah sampaikan kepada Kementerian Pendidikan Malaysia. Selain itu, pengudaraan di dalam bilik darjah atau kuliah juga akan ditingkatkan bagi mengekang penularan kes COVID-19. Dalam pada itu, Khairi turut memaklumkan bahawa kluster pendidikan menunjukkan penurunan minggu ini berbanding minggu sebelumnya. Kluster pendidikan telah menunjukkan penurunan sedikit daripada minggu epid yang ke-4 hingga minggu epid yang ke-5. Ini adalah disebabkan cuti tahun baru Cina. Dan perkara ini sedang dalam tindakan Kementerian Pendidikan Malaysia untuk kita tingkatkan lagi kawalan kendiri dan juga pemantauan supaya kluster-kluster pendidikan tidak bertambah. Tambahnya, penurunan tersebut adalah sebanyak 35.8% iaitu daripada 81 kluster pada minggu epid ke-4 kepada 52 kluster pada minggu epid ke-5. Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD di College Vocational Sultan Ahmad Shah di Rompin Pahang ditamatkan hari ini seperti dijadualkan. Bagaimanapun pelaksanaan PKPD di Taman Rimba Mentakap di Temurlo Pahang akan bermula hari ini sehingga 20 Februari. Perkara itu dimaklumkan oleh Ketua Pengarah Keselamatan Negara Rodzi Mat Saad dalam satu kenyataan. Pelaksanaan PKPD di lokaliti itu dibuat selepas Kementerian Kesihatan KKM meneliti mengenai penilaian risiko serta trend jangkitan COVID-19. Program imunisasi COVID-19 kebangsaan kanak-kanak Peak Kids di Pulau Pinang menerima sambutan menggalakkan dengan 40,000 kanak-kanak telah mendaftar untuk menerima vaksinasi. Hari pertama menyaksikan kanak-kanak komorbid dan berisiko tinggi menerima pelalian mereka sebelum program itu diperluaskan kepada kanak-kanak lain Sabtu depan. Peak Kids bagi kanak-kanak berusia 5 hingga 11 tahun dilaksanakan di Hospital Pulau Pinang HPP dan Hospital Seberang Jaya HSJ. Tinjauan di HPP mendapati 10 kanak-kanak diberi janji temu untuk penerima pelalian pada hari ini. G. Davin dan adiknya G. Shivan yang masing-masing berusia 6 dan 11 tahun antara yang terawal datang untuk divaksinasi. It didn't hurt at all, and it made my arm a bit weak, but it's perfectly fine. And you happy to be vaccinated? And I'm very happy to be vaccinated because now I can go to school and I can actually go out. This is our only path forward so that we can have a seemingly more normal life, as the children are very compromised by this, staying at home and not being able to move and play as normal. Sementara itu, Kerajaan Negeri memaklumkan perbincangan sedang dijalankan bersama Jabatan Kesihatan Negeri dan Jabatan Pendidikan Negeri bagi menyediakan sekolah sebagai pusat pemberian vaksin.
Sementara itu, Kedah menyasarkan 80% kanak-kanak berusia 5 hingga 12 tahun di negeri ini akan menerima suntikan vaksin COVID-19 dalam tempoh 6 bulan. Jabatan Kesihatan Negeri JKN Kedah memaklumkan pihaknya telah membuka 4 pusat pemberian vaksin khas setakat ini. Menurut Pengarah Kesihatan Kedah Dr. Othman Warijo, 4 PPV khas itu dibuka di Hospital Sultanah Bahia Alostar, Hospital Sultan Abdul Halim Sungai Petani, Hospital Kulim dan Hospital Sultanah Maliha Langkawi. Tambahnya, program Pick Kids di Kedah telah mula dilaksanakan semalam dengan seramai 10 kanak-kanak telah menerima suntikan vaksin. Dan untuk hari ini, lebih 40 kanak-kanak lagi mendapatkan suntikan berkenaan. Untuk rekod, terdapat seramai 215,508 kanak-kanak yang berusia 5 hingga 12 tahun di negeri Kedah. Jelas Dr. Uthman, menerusi data Pusat Kesiapsiagaan dan Tindakan Cepat Krisis Kebangsaan CPRC Negeri Kedah, seramai 22,067 kanak-kanak di negeri itu telah dijangkiti COVID-19 dengan 3 kematian dicatatkan sehingga kini. Tahun ini saja, sebanyak 1,623 kes daripada 13,217 kes yang dicatatkan di Kedah adalah dari kalangan kanak-kanak yang berusia 5 hingga 12 tahun dan keadaan ini sangat membimbangkan. Justru katanya adalah penting untuk kanak-kanak ini menerima suntikan vaksin bagi melindungi diri mereka. Bersua kembali. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Bilal Shah berkenan berangkat menyaksikan persembahan demonstrasi khas anti keganasan pasukan Polis Diraja Malaysia PDRM. Acara berlangsung di dataran kawat Pusat Latihan Polis Pulau Pol di Jalan Sultan Yahya Petra Ibu Negara pagi tadi. Baginda dipersembahkan dengan aksi operasi khas penyelamat tebusan dan menahan sekumpulan pengganas disusuli acara pertunjukan aset keselamatan milik PDRM. Demonstrasi disertai 220 anggota Unit 69 Komando Ward 69, pasukan Komando Unit Tindakan Khas UTK serta pasukan Gerakan Am Tiger Platon. Al-Sultan Abdullah turut diiringi Ketua Setiausaha Kementerian Dalam Negeri Datuk Seri Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz dan Ketua Polis Negara Tan Sri Ashril Sani Abdullah Sani. Baginda turut berkenan melawat rerurai berkaitan demonstrasi anti keganasan di Pulau Pol sebelum berangkat pulang. Impian wartawan cilik viral Muhammad Haziq Muhammad Ashraf atau lebih dikenali sebagai adik Haziq yang mahu menaiki jentera bomba akhirnya tercapai. Ia selepas Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Kedah menawarkan pelajar Sekolah Kebangsaan Bukit Selambau itu menaiki aset milik mereka. Haziq dijemput menaiki jentera bomba EMRS di rumahnya di Kampung Penghulu Tua dan dibawa sehingga ke Balai Bomba Aman Jaya, Sungai Petani. Gembira bukan kepalang, kanak-kanak yang menderita thalassemia ini turut diberi kesempatan melakukan demonstrasi pemadaman kebakaran dan menaiki aset bomba yang lain. Ini perasaan saya amat-amat seronok sangat dapat menaiki jentera bomba. Hajat saya pun dah tercapai nak EMRS, nak jentera bomba. Lepas tu kan tidak naik ambulan JPAM je kan. Ini saya boleh dapat menaiki bomba EMRS lah. Dahsyatlah, dahsyat. Amat-amat dahsyat dan amat-amat laju sekali. Hajat adik Haziq itu direalisasikan selepas pengarahnya Sayani Saidun tersentuh hati selepas dimaklumkan bahawa kanak-kanak periang itu kerap meminta bapanya untuk singgah ke balai bomba semata-mata melihat jentera bomba. Kita memberi dia satu pengalaman bagaimana menjadi seorang ahli bomba yang buat kerja-kerja pemadaman. Pada masa yang sama juga adik Haziq tadi tengok bagaimana gerak kerja dan juga peralatan yang ada dalam ambulans bomba, EMRS bomba. Ya, adik-adik dapat pengalaman tu, dia tengok tadi dan saya harap ini memberi satu pengalaman baru pada adik Haziq.
Lebih manis, adik Haziq turut dipertemukan dengan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob di sebuah hotel. Dia berkesempatan menemu ramah pemimpin nombor satu negara itu dan bertanya beberapa soalan kepada Perdana Menteri berkaitan makanan kegemaran dan rutin harian. Jenazah kanak-kanak lelaki berusia 5 tahun, Ryan Oram yang maut selepas terjatuh ke dalam perigi sedalam 32 meter berkemungkinan dikebumikan hari ini. Bagaimanapun, keluarganya masih belum memaklumkan jangkaan jenazah kanak-kanak itu dikebumikan. Sumber terdekat memaklumkan kerajaan Maghribi bersedia untuk mengebumikan jenazah kanak-kanak itu secepat mungkin. Pengebumian kanak-kanak tersebut akan dilakukan di kampung asalnya di Igrani Utara Maghribi, lokasi di mana tragedi berkenaan berlaku. Malam Sabtu lalu, pasukan penyelamat berjaya mengeluarkan Ryan yang telah terperangkap di dalam perigi hampir 100 jam. Namun harapan berubah menjadi kesedihan apabila Ryan disahkan meninggal dunia. Raja Maghribi Sultan Muhammad ke-6 juga berduka cita atas kematian Ryan dan menyampaikan ucapan takziah secara rasmi kepada keluarganya. Malah kematian Ryan turut diratapi masyarakat dan para pemimpin di seluruh dunia. Bagi menghasilkan perhiasan diri ataupun barang-barang kemas, lazimnya tukang-tukang emas ini memiliki bengkel ataupun tempat untuk diproses, macam mana proses menghasilkan perhiasan diri itu dilakukan. Peringkat awalnya pelik dipotong, kemudian ditimbang gram ataupun mayam emas yang perlu untuk dileburkan. Kemudian selepas dilebur, tukang emas akan menentukan bentuk ataupun desain. Perhiasan diri ini sama ada cincin, rantai, gelang, gelang kaki ataupun gelang tangan akan dihasilkan dalam pelbagai variasi mengikut motif-motif kontemporari ataupun motif-motif tradisional yang lazim dalam kalangan masyarakat, bukan sekadar orang-orang Melayu tetapi secara umumnya masyarakat Malaysia. Seratus 120 murid yang terjejas banjir di Melaka menerima sumbangan berupa peralatan persekolahan. Ia bertujuan meringankan beban keluarga murid yang terkesan akibat banjir itu. Sumbangan itu diberikan Yayasan Dunia Melayu Dunia Islam DMDI yang bekerjasama dengan Jabatan Pendidikan Negeri Melaka. Bantuan diberikan kepada murid yang benar-benar memerlukan dan terkesan dengan musibah banjir yang melanda. Selain itu, peruntukan sebanyak RM456,000 turut disumbangkan yayasan kepada mangsa banjir di beberapa negeri. Bagi penerima, sumbangan ini memberi kelegaan kerana dapat meringankan beban keluarga yang terjejas banjir. Di sini saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yayasan BMBI, kepada Jamiah Singapura dan guru-guru. Hari ini kita kat sini dapat baju, dapat beg, peralatan sekolah, kasut. Macam itulah. Gembira sangat-sangat. Okey, terima kasihlah. Dan saya mengucapkan terima kasih kerana telah memberikan saya barangan persekolahan. Saya gembira kerana segala barangan dapat digunakan pada masa hadapan. Sebuah perahu lama berusia ratusan tahun ditemui tertimbus di tebing Sungai Ketil berdekatan Kampung Lela, Baling, Kedah. Artifak lama yang dinamakan perahu Sagur itu ditemui pencari ikan yang turun ke sungai terbabit untuk merungkai jala tersangkut pada tunggul kayu sebelum menemukan bahagian hujung muncung perahu. Perahu lama itu ditemui Khairul Zamri Muhammad Razi dari Kampung Kuala Chenderai yang sedang menjala ikan di sungai bersama rakannya. Ketika ditemukan, sebahagian perahu tertimbus dengan pasir. Kita pun dah jalan sangkut, kita cuba pijaklah atas kayu tu. Sebetulnya kita tengok-tengok kayu tu adalah perahu kan. Dah dapat cam lah sebab dia ada ni kan. Ada macam lorah tu pun kan. Kita dah dapat faham lah kata tu adalah perahu. Lepas tu kita pun cuba gali, lepas tu kita bagi tahu dekat AJK sini lah. Supaya bawa orang kampung pergi boleh bawa naik lah dengan selamat lah barang tu supaya tak rosak.
Pihak Jabatan Warisan Negara kemudiannya dipanggil untuk menyelamatkan artifak lama itu sebelum kira-kira 20 orang penduduk mengangkut perahu terbabit naik ke darat pada Jumaat. Dinding perahu sepanjang 9 meter ini didapati masih kukuh. Sampel kayu telah diambil dan diserahkan kepada Universiti Sains Malaysia bagi proses penyelidikan untuk menentukan tarikh dan usia sebenar perahu Sagur. Perahu Sagur itu dikatakan dibuat daripada kayu cengal pasir, namun setakat ini belum dapat dibuktikan lagi kesahihannya. Artifak lama itu kemudian diserahkan kepada Lembaga Muzium Negeri Kedah. Kalau berdasarkan sejarah pelaburan sebelum ini, diperkirakan abad ke-19 lah. Abad ke-19 tu masih orang kata apa, masih orang kata jalan darat tu masih belum ada lagi lah kan. Jalan pengangkutan air ni sebagai jalan perhubungan dan juga perdagangan ketika itulah. Jadinya itu yang penting lah perahu ni. Untuk pelaburan di negeri Kedah tu kita dapat maklumat dah beberapa kali lah. Ini termasuk juga yang pernah dijumpai di Yan dulu. Di Yan. Yang Kedah pun ada menjumpai. Di Sungai Ketin ni pun banyak dijumpai. 16 murid tadika kemas Kampung Pegang turut tidak melepaskan peluang menyaksikan penemuan artifak lama itu. Seorang artis kripto di Amerika Syarikat menjual non-fungible token NFT gambar tong sampah dengan harga $252,000 atau kira-kira 1.05 juta ringgit. Gambar bertajuk 64 Gallon Total itu menggambarkan tempat sampah plastik besar dengan kesan bleaching. Menurut Robert Kumba atau Robness, 38 tahun, dia bagaimanapun tidak ingat daripada mana gambar itu berasal. It was real simple, actually. I'm not going to lie. It didn't take more than 2 minutes. Okay, I even forgot where I ripped the picture from. Some people say Home Depot or it could have been Walmart. But I went to Google search. I grabbed a 64-gallon toter picture. Tambahnya, ia seperti seni kemarahan kerana ketika itu dia sedang marah berkaitan beberapa hal. Dia kemudian menggunakan teknik glitching sebelum memuat naik gambar tersebut di Super Rare. Namun ia telah dipadamkan kerana didakwa melanggar hak cipta. Ia kemudian dimuat naik semula selepas 2 tahun dan dibeli oleh seorang pengumpul seni dengan harga $252,000. Dia mengakui terpukau dengan teknologi NFT dan kini menghasilkan wang yang banyak melalui kaedah itu. NFT adalah objek digital unik dengan hak milik eksklusif meskipun kandungannya boleh ditiru atau dicetak semula. Penjualan dan pembelian NFT telah menarik minat serta penglibatan banyak pihak termasuk artis pelabur dan pengumpul seni beberapa tahun kebelakangan ini. Fenomena global ini juga mencetuskan perdebatan daripada jaminan keaslian sesuatu hasil seni kepada arah tuju dan keselamatannya di dunia maya. Bersua kembali berita sukan. Majlis Paralimpik Malaysia MPM membayangkan hanya akan menghantar kontijen yang kecil pada Sukan Para ASEAN APG ke-11 di Solo, Indonesia bermula 20 hingga 31 Julai ini. Ia berikutan beberapa kengkangan antaranya bajet, kesuntukan masa untuk mempersiapkan kontijen dan kebimbangan mengenai keselamatan atlet susulan varian Omicron. Menurut Presidennya, Datuk Seri Megadi Syariman Zaharuddin, keputusan mengenai penyertaan ke tamasya berkenaan hanya akan diputuskan selepas mendapat kelulusan daripada Majlis Keselamatan Negara MKN dan Kementerian Kesihatan KKM jika Indonesia disahkan sebagai penganjur tamasya berkenaan pada 17 Februari ini. Datuk Seri Megat siang tadi merasmikan kursus Fitness and Exercise for Person with Disabilities di UiTM Puncak Alam. Berobjektifkan untuk mencungkil lebih ramai jurulatih muda seterusnya melahirkan jago kelas dunia dalam Sukan Paralimpik. Kursus yang diadakan di bawah inisiatif Standard Kemahiran Pekerjaan Kebangsaan NOSH itu dengan kerjasama Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM dan Universiti Teknologi Mara UiTM. Berlangsung selama 6 hari bermula hari ini, ia disertai 26 peserta dari seluruh negara termasuk 5 pelajar UiTM kampus Puncak Alam. Antara aktiviti yang dijalankan termasuk menyediakan latihan berbentuk praktikal dan teoretikal yang dapat melengkapkan peserta dengan kemahiran dan pengetahuan dalam bidang kejurulatihan. This program kita bekerjasama dengan JKM di bawah pusat komiti pusat kemahiran komiti daerah yang di mana
we will develop and train trainers for them to train OKU punya potential atau akar umbi, di mana kita akan cari talent as a part of talent development program oleh NPM dan juga bersama dengan UiTM dan juga Jabatan Kebajikan Masyarakat. Dan saya percaya dengan kerjasama dengan UiTM, kita dapat memperkasakan juga staf dan juga student-student yang ada di UiTM untuk tahu lebih lanjut mengenai program PDK dan juga program fitness with person with disability. Tambah beliau, peserta akan diberikan pengiktirafan berbentuk sijil kemahiran Malaysia SKM Tahap 3 daripada pihak JKM. Selain itu, MPM turut merancang untuk menyambung penganjuran kursus sedemikian di Alusta pada awal bulan Mac serta di Kuching pada penghujung Mac dengan mensasarkan pembabitan melebihi 250 peserta dari seluruh negara. Liga Sepak Takraw STL Division 1 melabuhkan tirainya semalam. Gelaran juara menjadi milik Melaka Titans yang bangkit menumpaskan KPT Masum Knights di peringkat akhir. Perlawanan penentuan juara Division 1 Liga Super Takraw STL yang berlangsung di Stadium Titi Wangsa menyaksikan Melaka Titans membariskan Syahidan Muhammad Ali, Muhammad Umar dan Muhammad Salehuddin Aziz turun berdepan. Taruhan KPT Masum Knights Mustaqim Zainuddin, Najmi Syafiq Anwar dan Amir Syahiran Muhammad Fuzi. Set pertama memihak KPT Masum Knights yang lebih pantas menyelesaikan permainan dengan mencatat keputusan 21-16. Langkah kanan itu kemudian disekat Melaka Titans yang membuat kebangkitan pada set berikutnya menerusi kemenangan 21-17. Aksi penentuan di set ketiga menyerlahkan kehandalan Syahidan selaku tekong Melaka Titans yang terus memacu pasukannya dengan mengutip mata-mata penting sebelum mencapai angka 21 berbalas 12 untuk mereka muncul pemenang musim 2021-2022. Juara membawa pulang trofi dan hadiah wang tunai RM2,000 manakala naib juara menempah slot ke Liga Utama. Beralih tumpuan kesaingan bola sepak Piala Asia Wanita 2022, Korea Selatan dikecewakan pada perlawanan akhir dengan keputusan 2-3 yang menyaksikan China melakukan kebangkitan dramatik untuk menjulang gelaran ke-9. Pasukan gergasi China menentang Korea Selatan yang membuat penampilan sulung perlawanan akhir Piala Asia Wanita. Korea Selatan terdahulu membuka tirai jaringan menerusi Cho Yuri pada minit ke-27. Dominasi Korea Selatan berterusan dengan Ji Soo-yoon mencetak nama selaku penjaring kedua. China yang tampil dengan keazaman tersendiri pada separuh masa kedua merapatkan jurang melalui penyuda Tang Jiali. Semangat melawan itu terus menggentarkan Korea Selatan yang bolos kali kedua berselang 4 minit hasil penyuda Zhang Linyan. Ketika permainan seakan diheret ke masa tambahan, Zhou Yui melakar nama sebagai Wira China dengan gol pemisah pada masa kecederaan. Kemenangan 3-2 memastikan China menjulang Piala Asia buat kali ke-9. Persaingan antara juara dunia Formula One Max Verstappen dan legenda Speedway Frankie Zone di litar bersalji mengakhiri buletin didik malam ini. Saya Charles Mohan, salam hormat, salam ceria dan kita jumpa lagi.